شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. InsyaAllah kita mulakan kisah kita pada malam ini dengan kita mulai dengan qasidah. Assalamualaikum ya Abdi. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. الله السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى السلام على
آله وصحبه وزوجاته وذرياته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Hadiah sekali lagi Fatihah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan kita hadiah sekali Al-Fatihah pada umat Islam di Rohingya. Moga-moga Allah memberi kekuatan pada mereka dan Allah datangkan pertolongan yang segera pada mereka insya-Allah. Syukurillahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد حدثني أبي عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول إني لأول رجل أحرق دما في سبيل الله عز وجل وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله لقد رأيتني أغزو في الإصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة حتى تقرحت أشداقنا وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير. وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين لقد خبت وخسرت إذا وضل عملي. قال حدثني قيس بن حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول إني لأول رجل أحرق دما في سبيل الله. Inni la awwalu rajulin ahraqa daman fi sabilillah. Sesungguhnya aku ialah orang yang pertama mengalirkan darah di dalam fi sabilillah. Wa inni la awwalu rajulin rama bisahmin fi sabilillah. Dan aku juga ialah orang yang pertama melontarkan anak panah fi sabilillah. Qala laqad ra'aituni aghzu fil 'isabati min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya laqad ra'aituni, sesungguhnya aku telah melihat diri aku aghzu, berperang, fil 'isabati min ashabi Muhammad, dalam satu kelompok daripada ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma na'kulu illa waraqa syajari wal hublah. Tidak kami makan melainkan daun-daun kayu dan juga daun-daun hublah.
daun pokok hublah hatta taqarrahat ashdaquna, sehingga lukalah gusi-gusi kami. Wa inna ahadana la yad'u, sehinggalah salah seorang kami la yad'u qada hajatnya kama tad'u syatu wal ba'ir, seperti mana kambing dan juga unta. Wa asbahat banu asadin yu'azzirunani, dan jadilah juga sallallahu alaihi Muhammad Bani Asad mengajarku dalam perkara agama. Laqad khibtu idzan wa khasirtu, kalau begitu rugilah aku, wa khasirtu wa dhalla amali, dan sia-sialah amalanku. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, inni la awalu rajulin ahraqa daman fi sabilillah, akulah orang yang pertama mengalirkan darah dalam Islam. Di sana Ibnu Ishaq ada menceritakan sallallahu alaihi Muhammad bahawa pada permulaan Islam sallallahu alaihi Muhammad, para sahabat umat Islam pada ketika itu mereka menyorok-menyorok bersembunyi menunaikan ibadah. Kalau nak semayang, mereka semayang di lorong-lorong di bukit. Tak semayang di rumah, lebih-lebih lagi di hadapan Kaabah. Mereka bersemayang di bukit-bukit. Sedangkan Rasulullah Muhammad, satu masa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah Muhammad bersama-sama dengan satu kumpulan di kalangan para sahabat sembahyang di satu lorong ataupun di satu lorong di bukit di Mekah. Tengah-tengah mereka sembahyang, tiba-tiba muncul musyrikin Quraisy sallallahu alaihi Muhammad. Tengah-tengah mereka sembahyang, timbul jengoi musyrikin Quraisy sallallahu alaihi Muhammad. Sedangkan mereka sedang bersembahyang. Musyrikin Quraisy sallallahu alaihi Muhammad bila tengok Sa'ad bin Abi Waqqas dan para sahabat yang lain yang bersama dengan dia sedang bersembahyang, mereka tu sorak, mempermain-mainkan sallallahu alaihi Muhammad. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad bila sorak tu mempermain-mainkan sallallahu alaihi Muhammad, maka pada ketika itu para sahabat ni habis sembahyang, berlaku pertelingkahan, berlaku perkelahian di antara mereka. Sehinggalah sallallahu alaihi Muhammad, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, sallallahu alaihi Muhammad, dia katok seorang musyrikin sallallahu alaihi Muhammad sehingga mengalirkan darah di muka musyrikin tersebut. Maka dia kata, akulah orang yang pertama mengalirkan darah dalam Islam sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kita pun tak boleh nak bayangkan macam mana nasib umat Islam di Rohingya. Tadi Ustaz bila tengok gambar yang dihantar mengenai kezaliman yang berlaku di Rohingya sallallahu alaihi Muhammad, rasa macam tak seronok untuk nak mengaji pada malam ni, nak mengajak pada malam ni. Teringat umat Islam di sana. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad mati ni ribuan dah mati. Ada yang dibakar hidup-hidup sallallahu alaihi Muhammad. Ada yang dikorek parit, dinyalakan api sallallahu alaihi Muhammad dan dilempar dalam api. Dan yang saya tengok tu sallallahu alaihi Muhammad seorang bayi, jadi dipegang oleh suami, dilempar dalam api budak tu. Ya subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Tak kira lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang diikat dan dikelak di badan depan. Jadi subhanallah,
Tak kira lagi yang digantung hidup-hidup masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita tengok subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, siapa nak selamatkan mereka di Rohingya? Kalau umat Islam di Syria pun tak boleh nak selamatkan. Kalau umat Islam di Iraq pun tak dapat diselamatkan. Umat Islam di Palestin dah lama dah tak dapat diselamatkan. Siapa yang akan menyelamatkan umat Islam? Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad berasa keadaan kita di tempat kita duduk di negara kita, masalah Sayyidina Muhammad senang sangat, tenteram sangat. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, kampung dibakar, masjid dibakar. Yang buat kerja ni siapa? Sami-sami Buddha. Sami-sami Buddha. Sami-sami ni buat pistol, menembak guru-guru agama, imam-imam masjid. Allah Sayyidina Muhammad, siapa nak selamatkan mereka? Kalau hari itu, waktu ada khilafah hari itu, bila ada umat Islam, satu orang perempuan saja, Allah Sayyidina Muhammad. Ada orang perempuan, Allah Sayyidina Muhammad, tengah membeli di market, di pasar. Tiba-tiba mai orang-orang Yahudi, Allah Sayyidina Muhammad, mereka ikat di hujung kain perempuan tu dengan tali. Tali tu ditarik ke atas bukit, masalah Sayyidina Muhammad. Bila perempuan tu bangkit, terselak aurat perempuan tu. Ketika tu perempuan kata, "Wa Mu'tasimah." Dia panggil kerajaan Islam Mu'tasim. Mana apa? Sebab dia telah pun dinodai, dimalukan. Bila diangkat, bila kainnya terangkat, Yahudi pun sorak. Mereka meleki, mereka menghina perempuan Islam, Muslimah. Seorang Muslimah, salah senang, dipanggil wa Mu'tasimah. Jadi sampai berita ni kepada Khalifah Mu'tasim, diangkat tentera menghancurkan Yahudi ni. Hak ni bukan memalukan, hak ni membunuh. Salah senang. Allahu Akbar. Ni katakan musuh Islam. Musuh Islam. Mereka nak musnahkan habis etnik Rohingya. Allah kesian. Berlarilah naik kapal. Naik kapal tu bukan kapal saja tu, kena bayar duit. Salah Sayyidina Muhammad. Kapal mereka naik pula, ya Allah. Kalau selamat, selamatlah. Kalau tak, taklah. Satu negara Islam pun tak menerima mereka. Salah Sayyidina Muhammad. Tapi ada sebuah negara Islam, Aceh, terima mereka, menyambut saudara se-Islam di Aceh. Allah Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Sampai bila Tuhan nak uji umat Islam? Baik. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, mereka nak buat macam mana? Mereka tak ada senjata. Mereka nak lawan macam mana? Nak lawan tentera. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita boleh faham Buddha tu, Buddha IS kan? IS. Jadi faham macam tu. Salah Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Wa inni la awwalu rajulin rama bisahmin fi sabilillah. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, aku juga adalah orang yang pertama yang melontarkan panah dalam Islam. Macam mana cerita tu? Ceritanya masalah Sayyidina Muhammad. Nabi kita SAW duduk di Madinah. Nabi dengar kata masalah Sayyidina Muhammad, rombongan dagang Quraisy sedang balik daripada Syam menuju ke Mekah. Nabi SAW merintahkan para sahabat untuk pergi tinjau tengok. Lepas tu pergi rampas harta-harta dagangan mereka. Pasal apa boleh merampas harta dagangan mereka tu? Sebab mereka tu mendagangkan perniagaan daripada barang-barang yang dimiliki oleh umat Islam di Mekah. Salah senang. Mana dalam harta mereka tu ada harta kita. Maka Nabi SAW hantar 60 orang sahabat. Hantar 60 orang sahabat. Dalam Islam sebenarnya masalah Sayyidina Muhammad, perang yang pertama berlaku ialah di Abwa. Itu perang yang pertama berlaku. Masalah Sayyidina Muhammad. Ada 60 orang sahabat
yang keluar dipimpin oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah, masalah Sayyidina Muhammad. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia bawa panji-panji, dan dialah orang yang mula-mula bawa panji-panji dalam Islam. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad bukan Ubaidah bin Al-Haris bin Al-Muttalib. Tu pemimpin Ubaidah bin Al-Haris bin Al-Muttalib, sahabat Sayyidina Muhammad, yang bawa panji-panji, dan dialah yang mula-mula bawa panji-panji dalam Islam, sahabat Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi bila bertembung tu subhanallah dengan kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan, sahabat Sayyidina Muhammad, maka berlakulah bila musyrikin Quraisy ni yang bawa harta rampasan dagang nak balik ke Mekah, dipimpin oleh Abu Sufyan. Bila bertembung, tengok-tengok 60 orang muhajirin musallallahu Sayyidina Muhammad, mereka pun mula syum panah kepada 60 orang muhajirin. Dalam muhajirin ni ada siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia yang pertama sekali panah. Dialah orang yang pertama memanah dalam Islam. Dialah orang yang pertama memanah dalam Islam. Kalau hari ini melancarkan roket, melancarkan peluru berpandu. Jadi tak tahulah orang yang hari ini, yang sampai hari ini perang di Palestin, masalah Sayyidina Muhammad di Syria dan sebagainya. Jadi tak tahulah ni yang keberapa ni. Yang pertamanya ialah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Masalah Sayyidina Muhammad. Qala laqad ra'aituni aghzu fil isabati min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata dia subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, kata dia menceritakan, laqad ra'aituni, aku melihat diriku, aghzu, berperang, fil isabah dalam sekumpulan sahabat, min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam kelompok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masalah Sayyidina Muhammad. Isabah ni bilangan daripada 10 hingga 40 dia panggil isabah. Masalah Sayyidina Muhammad. Kami keluar tu 40 orang, kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Dalam peperangan tu subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, dalam peperangan tu kami keluar tu, kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ma na'kulu illa waraqa syajari wal jublah wal hublah. Kami tidak makan melainkan kami makan waraqa syajar, kami makan daun-daun kayu. Daun-daun kayu. Kalau tengok pelarian Rohingya ni, ya Allah, kurus tangan ni kecil. Salah Sayyidina Muhammad, rangka yang tinggal. Maknanya mereka dah lama tak makan. Jadi kalau kita tengok dalam gambar masalah Sayyidina Muhammad yang dihantar kat kita, duduk tengah-tengah laut tu subhanallah, masalah muka ya Allah lari daripada negara untuk menyelamatkan agama, untuk menyelamatkan iman, untuk menyelamatkan diri, untuk menyelamatkan siapa-siapa yang boleh mereka selamatkan. Masalah Sayyidina Muhammad dalam laut tak tahulah berapa hari. Jadi lapak tak makan. Nak masuk bulan puasa ni, masalah Sayyidina Muhammad, inilah bulan kita nak menghayati nasib umat Islam Rohingya yang paling baru ni. Lagi sebulan nak puasa ni, agak-agak macam mana lepas sahur, macam mana agak-agak macam mana mereka akan buka puasa. Sedangkan subhanallah umat di Malaysia ni ada pasal Ramadan. Salah Sayyidina Muhammad, bila kita keluar nak pergi beli, nak buka puasa, masalah Sayyidina Muhammad, kita tok nak makan apa? Martabak. 5 tuan jual martabak, 5 tuan habis liau martabak. Tu umat Islam buka puasa. Allahu Akbar. Macam mana mereka nak puasa di sana? Tak selamat duduk di rumah. Rumah boleh didatangi oleh sami-sami Buddha bila-bila masa. Allahu Akbar.
Sayyidina Muhammad. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, kata Sa'ad, kami hanya makan daun kayu. Wal hublah, hublah ni pokok jenis besar yang ada duri. Allahu akbar. Itu pokok hublah, pokok jenis besar yang berduri. Hatta taqrahat ashdaquna. Bila makan masalah senang, bila makan daun pokok ni sampai berdarah gusi-gusi dia, tapi nak makan juga. Pasal apa? Kalau tak makan mati. Allahu akbar. Wa inna ahadana la yad'u, dan salah seorang kami berak, la yad'u, buqadah hajat, kama tad'u syatu wal ba'ir, sehinggalah bila berak tu seperti keluar tai kambing dan juga tai unta. Salah Sayyidina Muhammad. Pasal apa tu? Sebab hanya makan daun-daun kayu. Kita faham apa ni? Di umat Islam, di awal-awal Islam hari itu, dengan sebab mereka ni keadaan macam ni, Salah Sayyidina Muhammad memperjuangkan Islam, mempertahankan agama, maka sampailah agama pada kita pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasihlah kita pada generasi sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. يا طيبا يا طيبا يا ذوى العيان سقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا. يا طيبا يا طيبا يا ذوى العيان سقنا لك والهوى نادانا
علوا شانا بمن علوا شانا بمن علوا شانا يا طيبة يا طيبة يا ليس قراري والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانا كقدرك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. Assalamualaikum. Qala wa inna ahadana la yadh. Dan bahawa salah seorang kami berak qada hajat kama tada'u syatu wal ba'ir, sehingga najisnya jadi seperti najis kambing dan juga najis unta. Salah Sayyidina Muhammad. Pasal apa tu? Sebab makan makanan yang tidak sesuai. Salah Sayyidina Muhammad. Punya kering makanan ni, kalau makan makanan yang kering, jadi teknya pun akan jadi tek macam tek kambing dan juga tek unta. Salah Sayyidina Muhammad. Kita ni bila mana kita berak, tek kita tak kering, no? Tapi kalau binatang dia makan najis, dia makan macam rumput, macam daun kering, jadi teknya kering. Kita bayangkan generasi sahabat ala Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, sehinggalah mereka ni Allah bantu mereka sampai tak ada makanan ni. Tiba-tiba mereka duduk tepi pantai, menyerah, mati dah kita, mati dah kita, tak ada makanan dah. Tiba-tiba Allah lontarkan daripada laut seekor ikan, dia panggil ikan ambar. Jadi 40 orang ni makan, Rasulullah Sayyidina Muhammad makan ikan tersebut. Taib. Makan ikan tersebut selama sebulan. Boleh bayang besar mana ikan tu? Besar surau ni apa? 40 orang makan sebulan. Makan ikan, bukan makan nasi, makan ikan sebulan. Jadi begitulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang ustaz sedih ni Rohingya ni bukan apa, sebab lepas tu umat Muhammad. Mereka umat Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Mereka dimusuhi kerana apa? Kerana berkata amanna billah wa bi rasulillah. Kami beriman dengan Allah, kami beriman dengan Rasulullah. Kerana itulah mereka dimusuhi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala wa asbahat banu asadin yu'azzirunani. Ni cerita Sa'ad bin Abi Waqqas. Ni kata ni hari ni pula ni. Banu Asad yu'azzirunani fid din, mengajar aku perkara agama. Apa cerita dia? Banu Asad ni ialah kabilah yang baru masuk Islam. Sallallahu Muhammad baru masuk Islam. Tiba-tiba Muhammad, tiba-tiba mereka mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas mahyang tak betul. Cuba tengok. Sedangkan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu ialah minas sabiqin, di kalangan orang-orang yang pertama masuk Islam. Muhammad. Dia masuk Islam di Mekah. Waktu dia masuk Islam tu, Sayyidina Muhammad lepas sembahyang di lorong-lorong di Mekah. Mereka bersembahyang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kabilah Bani Asad ni kata Sa'ad bin Abi Waqqas sembahyang tak betul. Sayyidina Muhammad.
Dan mereka ajak pula sembahyang betul itu macam mana? Sedangkan katanya, aku ialah di kalangan orang yang mula-mula masuk Islam. Mana mungkin aku sembahyang tak betul? Salah Muhammad. Sedangkan katanya, aku selalu melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, begitulah Sayyidina Muhammad yang berlaku sepanjang sejarah. Sayyidina Muhammad. Allah sentiasa menguji hamba-hamba dia. Sayyidina Muhammad. Orang yang betul berpegang dengan ajaran agama, Sayyidina Muhammad dikatakan tak betul. Sayyidina Muhammad. Bagi contoh, kita kata macam Habib Omar, Habib Ali Al-Jufri, tu semua ialah doa. Mereka tu pendakwah-pendakwah alami, pendakwah dunia. Sayyidina Muhammad. Mereka bawa metod, mereka bawa ajaran Islam yang diambil daripada Rasulullah dan juga para sahabat. Jadi golongan yang ambil Islam betul ini adalah golongan Sufi. Ini golongannya betul yang ambil Islam ni. Sayyidina Muhammad. Sebab Sufi ni di hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan sebab itu di antara ciri-ciri ahli sunnah ialah qasidah. Sebab dia qasidah ni dia terapi jiwa. Dia menanam cinta kepada Rasulullah sallallahu. Dan tidak ada orang yang paling cinta secinta-cintanya kepada Allah dan Rasul melainkan golongan orang-orang Sufi. Mereka lah yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, Islam yang mai ke Asia. Asia ini siapa yang bawa? Orang-orang Sufi. Waktu tu tak ada lagi Wahabi, tak ada lagi. Yang ada ni adalah golongan Sufiyah Sayyidina Muhammad. Bacalah sejarah. Mereka lah yang bawa mai. Hatta yang bawa Islam masuk ke Azerbaijan, ke Asia Wusta, Asia Tengah tu ialah orang-orang Sufi. Sayyidina Muhammad. Pendakwah-pendakwah yang membawa Islam sampai ke Nusantara ni semua ulama-ulama Sufiyah. Tarekat Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Ahmadiyah. Sayyidina. Baca sejarah Sayyidina Muhammad. Barangkali kita, kalau kita tengok Sayyidina Muhammad, pendekatan lepas daripada sembahyang, wirid pula berlagu. Sayyidina Muhammad. Esok bulan Ramadan, lepas tarawih, kita kata apa? Ya Latifu Ya Kafi. Kata Muhammad. Ya Hafidhu Ya Syafi. Ya Latifu Ya Kafi. Ya Hafidhu Ya Syafi. Allah Ya Latifu Ya daripada utara sampai selatan. Itulah letak orang-orang Sufi. Mendayu-dayu passion ni. Lepas tu bila takbir raya pula, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah,
akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Caraya padahal. Nampak tak letak orang sufi? Dia jiwa, sufi ni dia jiwa. Kalau habis tekrah, tak ada jiwa-jiwa orang tu. Jadi inilah pembawaan sufiah. Tapi orang inilah yang kuat mempertahankan agama. Kalau musuh datang ke negara, mereka lah yang bangun mempertahankan agama. Cek balik, siapa Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong? Siapa Salah Sena Muhammad Mak Kilau? Siapa Diponegoro? Semua pejuang-pejuang Islam ni semua mereka tu bertarekat sufiah. Cek balik. Cuba tengok siapa Syekh Abdul Samad Al-Falimbangi. Semua tu adalah turuk-turuk sufiah. Jadi turuk ni sangat ditakuti oleh musuh Islam ni. Salah Sena Muhammad. Ni, golongan yang cinta Nabi ni. Ustaz pernah bersama dengan Syekh Khalid, seorang pensyarah di Kidul. Salah Sena. Dia ialah ulama daripada Iraq. Ustaz kata, saya dengar kata anak-anak muda Salah Sena di Iraq, sebelum mereka turun pergi berperang, mereka berqasidah. Kata dia, aku tengok dengan mata kepalaku sendiri, aku dengar dengan telingaku sendiri. Jadi dia qasidah ni dia lembut, tapi jiwa lembut itulah yang bangun untuk mempertahankan perjuangan agama. Cuba kamu tengok Salah Sena satu sebuah kerajaan di Asia Wusta, Asia Tengah, kerajaan Chechnya. Salah Sena pernah dah tengok video tentera penuh di stadium. Presiden dia tu Salah Sena Muhammad, pernah tengok video tu? Dia bagi salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tu tentera Chechnya. Semua tu mereka ni asal pada sufiah. Salah Sena. Tentera ni yang paling ditakuti oleh musuh Islam. Salah Sena Muhammad. Pernah tak tengok satu video Salah Sena Muhammad, satu video bekas minum Rasulullah? Pernah tak tengok? Pernah tengok? Sari cuba tengok dalam YouTube. Bekas minum Rasulullah, dia yang dibawa turun daripada kapal terbang oleh Presiden Chechnya. Waktu dia minum bekas minum Rasulullah, dia menangis. Ini bukan orang biasa. Orang sufi ni suka menangis. Orang sufi jiwa dia pelembut sekali, tapi hati dia keras dengan batu kalau mempertahankan agama. Orang sufi ni Salah Sena Muhammad, malam mereka abid, siang mereka mujahid. Mereka ialah pendeta di malam hari, pejuang di siang hari. Malam pendeta ibadah tetap, qiyamul lail, Quran, zikrullah, menangis sepanjang malam. Tapi siang mereka ialah fursan bin nahar, ruhban bil lail, fursan bin nahar. Malam ruhban, pendeta, abid. Siang pejuang. Salah Sena Muhammad. Cuba tengok kepada Salah Sena Muhammad. Siapa Sultan Ahmad Fatih? Sultan Ahmad Fatih tu gurunya ialah Syekh Syamsuddin An-Naqsyabandi. Tu hak buka kota Konstantinopel tu, yang Nabi sebut ni'mal amir dzalikal amir wa ni'mal jaish dzalikal jaish. Sebaik-baik pemimpin dia, sebaik-baik tentera dia. Siapa yang mengasuh jiwa dia? Taib, Syekh Syamsuddin An-Naqsyabandi. Salah Sena Muhammad. Taib. Cuba tengok tarikat kepada Imam Syamil. Imam Syamil orang tarikat, dia orang sufi. Jadi subhanallah, Salah Sena Muhammad, maka berseronok dan bersyukurlah. Moga-moga kita termasuk di kalangan orang-orang yang disebut dengan sufiah, sekalipun kita ni tidak layak nama kita ni sufi, tapi kita cinta pada mereka. Salah Sena Muhammad. Siapa yang berjasa pada kita ni?
Siapa yang berjasa pada kita? Rasulullah. Nabi lah yang mendidik para sahabat berjiwa macam ni. Sampai yang berdamping Nabi disebut dengan Ahlus Suffah. Siapa ketua mereka? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi sahabat Sayyidina Ahmad, jadi untuk tu kita berterima kasih kepada Rasulullah, kita berkesudah dengan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ikat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه اللهم صل عليه وينال البركات اللهم صل عليه وينال البركات اللهم صل عليه كل من صلى عليه اللهم صل وسلم وبارك 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 عليه النبي حاضرين اللهم صل عليه أعلم علم اليقين اللهم صل عليه أن رب العالمين اللهم صل عليه أن رب العالمين اللهم صل عليه رضا صلوات عليه اللهم صل وسلم وبارك 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 عليه النبي من
عليه ذكره يحيي النفوس اللهم صل عليه النصارى والمجوس اللهم صل عليه النصارى والمجوس اللهم صل عليه السلام على يديه اللهم صل وسلم وبارك عليه 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 الحسن ثم الحسين اللهم صل وسلم للنبي قرة العين اللهم صل عليه وغرهم كالكوكبين اللهم صل عليه وغرهم كالكوكبين اللهم صل عليه جدهم صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك 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 عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته Assalamualaikum. Qala laqad khibtu idzan wa khasirtu wa dhalla amali. Jikalau aku yang sembahyang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan sembahyangku salah, sembahyangku tak betul, laqad khibtu, rugilah aku, wa khasirtu, rugilah aku, wa dhalla amali, dan sia-sialah usahaku selama ini. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, kalau sahabat pun dikatakan tidak betul, sedangkan sallallahu alaihi Muhammad dia sendiri melihat Nabi kita bersembahyang macam mana. Jadi subhanallah, ujian itu sallallahu alaihi Muhammad jadi kebiasaan yang pernah ditempuh oleh golongan para ahli ulama kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.